Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahilladzi afana wa mabtalana wa faddalana 'ala katsirin min ibadihi tafdila. Dalam kitab Hidayatus Subyan yang berbunyi aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim bi syara'ita mahsusatin. Artinya beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulakan dia dengan takbiratul ihram. Sembahyang itu bermulanya dengan takbiratul ihram dan disudahi akan dia dengan salam. Disudahi dengan salam. Dan dalam Al-Quran firman Allah pula yang berbunyi, ma salakakum fi saqar lam nakum minal musallin. Kenapa kamu dihumban dimasuk dalam neraka saqar? Duduk dan jawab penduduk neraka saqar, kami dimasuk dalam neraka saqar sebab kami tak sembahyang. Ni akhir zaman. Ada setengah-setengah orang yang jahil cakap Arab. Ada mereka berkata, siapa kata masuk neraka orang tak sembahyang? Dia lawan kata Allah. Allah sendiri yang bagi tahu siapa tak sembahyang masuk dalam neraka. Bukan siapa tak sembahyang masuk dalam neraka. Siapa sembahyang pun ada dalam neraka. Orang sembahyang pun ada dalam neraka. Ya, fawailul lil musallin, cilaka bagi orang sembahyang. Dia sembahyang bukan kerana Allah. Dia sembahyang untuk menunjuk-nunjuk kepada orang lain. Dia sembahyang tu bukannya kerana Tuhan dia. Orang yang sembahyang ni masih lagi suka mengumpat orang. Dia sembahyang, datang masjid, sembahyang berjamaah. Mulut jahat lagi, suka fitnah ke orang. Mulut jahat lagi kalau orang perempuan pula suka maki kat suami. Ya, hati-hati buat tentang lidah. Ya, orang tua-tua pun dah beritahu dah, kerana lidah badan binasa. Ya, hati-hati buat tentang lidah. Malam ni aku nak terang bab perihal tentang sembahyang. Akhir zaman ada setengah manusia dia sembahyang tapi tak tahu apa kaifiat sembahyang. Apa tentang, kalau cakap orang putihnya, apa motif kita sembahyang? Orang sembahyang dia sembahyang, orang rukuk dia rukuk, orang Fatihah dia Fatihah, orang sujud dia sujud, orang salam dia salam. Ya, orang wirid dia wirid. Tapi tak tahu dia ikut orang. Ni dipanggil iman taklid. Iman taklid ni iman ikut-ikut orang. Orang pakai emas dia pakai emas, orang buka emas dia pakai emas. Ya, kena mengaji ya. Betul penting orang alim. Akhir zaman ya, banyak orang hina orang alim. Hati-hati dengan orang alim. Orang alim ni badan dia racun. Tuan-tuan, jangan main orang alim. Orang alim ni, sebab orang alim lah kita kenal Tuhan. Sebab orang alim lah kita boleh baca Quran. Sebab orang alim lah kita kenal rumah Allah. Nanti bila sampai akhir zaman, dunia dekat dengan kiamat, Allah wafatkan orang-orang alim ni, maka manusia di dalam kesesatan, manusia di dalam kegelapan, manusia di dalam kebingungan. Mereka nak buat sesuatu perkara, nak rujuk dengan orang alim dah tak ada dah. Ramai orang jahil. Tuan-tuan,
Dalam kitab Hidayatul Subyan ni, dengan beberapa syarat yang ditentukan, bermula syarat yang wajib sembahyang tu 5 perkara. Kalau tak ada 5 ni, tak wajib sembahyang kata dia. Yang pertama, Islam. Orang sembahyang ni semua orang Islam. Ya, kafir tak ada. Tak sah dia sembahyang kalau dia kafir. Sama juga kanak-kanak yang belum mumayyiz. Dia tak kenal mana baik, mana jahat. Dia tak kenal mana meh, mana tahi. Kanak-kanak yang belum mumayyiz ni kalau buka azan pun dia belum mumayyiz, dia azan tak sah. Ni kanak-kanak yang belum mumayyiz. Macam malam ni kita belajar. Mana ada kanak-kanak, mana ada budak-budak, semua budak tua. Ya, Nun duduk dekat luar sana. Oi, kenapa duduk luar? Belajar jauh-jauh. Tuan-tuan, sekarang tak nampak. Bila nak mati besok. Itu dalam Al-Quran, dalam surah As-Sajadah, farji'na na'mal salihah inna muqinun. Nanti bila kita nak mati, masa itulah Allah tunjuk pahala menuntut ilmu, pahala sembahyang jemaah, pahala bagi orang makan, pahala buat baik dengan bini, dengan anak, dengan atuk, dengan nenek, dengan mak. Ya. Sekarang tak nampak. Sebab tu tuan-tuan, masjid ni walaupun di satu tingkat, orang tak boleh datang. Sebab apa? Dia tak nampak tentang kelebihan sembahyang jemaah. Dia tak nampak. Kalau Allah tunjuk tentang kelebihan sembahyang jemaah ni, pahalanya, macam mana kelebihannya Allah bagi orang sembahyang jemaah ni, dia punya darjat dia tuan-tuan, masjid dia 100 tingkat orang akan datang. Tuan-tuan tengok di mall, tengok di tempat pusat beli belah, tengok di tempat dataran-dataran, tengok di stadium, orang nampak tentang kelebihan. Seronok tengok bola, seronok tengok konsert Coldplay, orang sanggup datang, sanggup bayar 3,500 dia bayar, 200,500 dia bayar. Padahal datang sembahyang jemaah nuntut ilmu tak kena bayar pun, cuma dengar je. Nampaknya bila nanti Allah bayar di padang mahsyar, kita Allah panggil ya abdi, Allah panggil. Lepas tu kita ni nanti bila kita mati, maka berakhirlah kehidupan kita, berakhirlah amalan kita, berakhirlah tentang nak baca Quran. Ni depan ni Quran banyak. Berakhirlah nak sembahyang sunat. Masa tu berhenti semua dah. Kalau kita ada 3 perkara, waladun solehun, anak yang soleh, sedekatun wajariyah, sedekah jariyah, ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, maka beruntunglah kita. Tuan-tuan ingat dalam kubur ni duduk macam kat rumah ke bro? Duduk santai, nanti haus order kopi jantan dengan malaikat. Nanti wifi tak ada, nak tengok internet, nak tengok TikTok, order TikTok dekat apa Fok Panda hantar dekat kubur. Cantik muka kau. Kubur ni tempat yang menakutkan, itulah kubur. Itu adalah hadis sebut wazuru kubura, wazuru kubura, wazuru kubura. Ziarahlah kubur kata Nabi agar kamu ingat mati. Itu yang ulama sufi bagi tahu, jikalau engkau merasa diri engkau itu hampir dengan Tuhan kamu, kamu rasa kamu hebat, kamu semayang, kamu orang hebat, kamu baca Quran, kamu rasa kamulah qari, kamulah hebat, kamulah bagus sangat makhraj kamu jauh dengan rahmat Allah. Sama juga orang yang mengaku dan dia rasa diri dia banyak ilmu, diri dia yang paling pandai. Itulah kata Imam Ghazali Hujatul Islam, dia sebodoh-bodoh manusia. Tuan-tuan kita untung masjid tuan-tuan cantik, kapet baru. Tuan-tuan tahu di Syria, tuan-tuan tahu di Palestin je perang, budak mati kena bunuh, orang perempuan kena rogol, orang lelaki kena bakar, kena tanam hidup-hidup. Dekat Syria masjid dah jadi gereja. Dah jadi gereja masjid tuan-tuan. Tuan-tuan pergi sana tapi tak boleh nak pergi ya. Masjid ada orang azan, tapi yang azan bukan Pak Bilal, azan CD. Kalau Pak Bilal azan kena tangkap, kena bunuh ahli-ahli puak-puak Syiah ni. Lepas tu di tanah Arab ni mereka perang saudara. Puak-puak Syiah ni dia bantai, dia bunuh, dia hukum, dia penjaga puak-puak ahli Sunni. Ahli Sunni ni ahli sunnah wal jamaah.
Yang ikut Al-Quran, ikut hadis, ikut ulama, fatwa sahabat, ijma' ulama, hukum qiyas. Tuan-tuan. Untung masjid cantik. Ya. Boleh sembang-sembang kat luar santai. Nanti nak isap vape, boleh isap vape. Tuan-tuan, ya. Untung tuan-tuan. Aku tak cakap masjid sini, tapi tengok macam masjid sini ya. Tuan-tuan. Ingatlah, kita ni masih, Allah masih sayang kita lagi, tuan-tuan. Bila sampai masa besok, kita nak menuntut ilmu pun tak boleh, main jemaah pun tak boleh. Masa tu tak boleh buat apa dah, tuan-tuan. Ya. Samalah orang perempuan yang sudah bernikah, masa dia hidup, dia lawan suami dia, dia tengking suami dia maki suami dia susahkan suami dia, sikit-sikit nak marah, sikit-sikit nak marah. Suami kau dah mati besok, baru kau tahu, nak menyesal tak guna dah. Minta maaf pun tak boleh dah. Pergilah kat kubur menangis ya. Abang, tak boleh lah. Kena jumpa suami di padang mahsyar. Tuan-tuan, main sama dengan mak dengan ayah. Sama juga tuan-tuan, kalau kita jahat dengan jiran, jahat dengan orang, tak selesai, tuan-tuan. Matilah orang ni. Jumpalah anak dia, jumpa bini dia, minta maaf, tak boleh. Kena jumpa si mati. Macam mana nak jumpa dia? Dia dah mati ya. Jumpa di padang mahsyar lah, tuan-tuan. Minta maaf kat sana lah. Lepas tu kita jangan jahat ke orang, tuan-tuan. Buka dalam kitab penawar bagi hati. Ada situ Nabi cerita, tuan-tuan. Bahawa orang-orang yang jahat lidahnya suka maki ke orang. Lidahnya suka fitnah ke orang. Baiklah, malam ni aku nak cerita buat semayang. Tuan-tuan jangan risau ya. 1 jam aku berhenti. Pembayaran 1 jam sahaja sebanyak RM300. Aku tak minta duit, tuan-tuan ya. Bagi aku ambil, tak bagi aku tak telefonnya. Jangan risau lah JK, tuan-tuan. Kadang setengah orang takut duit tak ada, bengong macam mana nak makan ni ya? Masa Covid 2 tahun yang lepas, 3 tahun yang lepas, tuan-tuan ya. Aku duduk madrasah ngajar elok makan, tuan-tuan ya. Kadang setengah orang takut nak hantar anak apa Quran, takut nak hantar anak sekolah pondok, takut anak tak ada sijil nanti nak makan apa. Tuan-tuan pergilah sekolah pondok, pergi sekolah apa Quran ya. Pergi tengok dia orang makan apa, makan batu ke makan nasi, pergi tengok ya. Dia orang dengan Tuhan hubungan dia dekat. Pukul 4 bangun dah. Bukan bulan Ramadannya, setiap bulan, setiap hari. Pukul 4 bangun, pukul 4 bangun, pukul 4 bangun semayang. Allah. Balik turun masjid, keluar pada masjid 7.30. Allah. Datang masjid pukul 4, keluar masjid 7.30. Kita datang subuh, main subuh, imam dengan doa kunut. Masbuk panjang, tuan-tuan ya. So, orang sini orang tempat lain. Tapi tengok macam orang sini ya. Mayang jemaah jangan tak datang, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan sibuk sangat, mayang jemaah jangan tak datang. Mayang jemaah ni kalau tuan sibuk sangat dengan duit, ya maklumlah hutang banyak ya. Ada setengah orang hutang kahwin tak habis ya. Anak ada 4 orang dah, hutang loan tak habis, nak kahwin hutang loan ya. Tak ada duit tak payah kahwin lah, puasa ya. Tak ada duit puasa ya. Baru 20 minit batuk dah. Jadi tak batuk, tuan-tuan ya. Tak ada duit puasa ya. Ada duit nikah ya. Duit lebih lagi, nikah lebih ya. Ini gaji 1,000, bini seorang, 2,000 pun seorang, 2,000 bini 2 ya. 3,000 3 bini, 4,000 4 bini ya. Berani kan lebih haji, berani janggut panjang. Apa suruh duduk depan, tuan-tuan. Bahaya orang duduk depan. Aku mengajar di Terengganu, aku bawa balik Terengganu, tuan-tuan. Pengarah JPJ yang paling besar di Terengganu belajar mengaku duduk depan. Nama dia Tuan Zul ya. Aku tanya, tak kira lah kau pengarah JPJ belajar depan aku tanya. Masa aku mengajar, akulah guru kau. Masa dekat JPJ, engkau lah bos, tuan-tuan ya.
Baiklah, yang pertama, nak semayang ni kena Islam. Islam ni maknanya menurut akan perintah. Ni Islam. Ya, sebab tu siapa tak semayang, dia tak layak, dia gelar orang Islam. Buka dalam kitab Imam Syafi'i. Ya, siapa yang tak semayang, tinggal semayang dengan sengaja, kerja-kerja tak semayang, tengok konsert tak semayang, tengok bola tak semayang, bersukan tak semayang, kenduri kendara tak semayang, cari duit tak semayang, tengok TV tak semayang, main handphone tak semayang, sambil tak semayang, orang ni kalau mati, kata Imam Syafi'i, ya, jangan dikapankan, jangan dimandikan, jangan disembahyangkan, kata Imam Syafi'i. Campak dia parit, nampak? Sebab dia tak layak dipanggil orang Islam. Sebab dalam rukun Islam, satu rukun dia dah tak ada. Rukun Islam yang pertama kalimah syahadah, yang kedua solat fardu 5 waktu. Ni bab rukun Islam. Betul, orang yang semayang ni, dia satu hari, dalam 5 kali dia mengucap kalimah syahadah. Tuan-tuan, ya, kalimah thayyibah, kalimah tauhid. Itu kalau orang mati tengah sembahyang, untung. Itu yang ulama bagi tahu. Nak melihat orang tu mati husnul khatimah, dia mati dah, bibir dia kering. Ya. Yang kedua, air mata dia punya mata ni keluar air. Yang ketiga, dahinya berpeluh. 3 tu, itulah tanda-tanda husnul khatimah. Itu baru tanda. Ya, belum confirm lagi. Tuan-tuan, ya. Tapi minta lah mati husnul khatimah. Ya, Allahumma hatim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Minta dengan Allah Taala mati dalam beriman, ya. Islam, ya. Betul, masjid, surau, orang kafir, orang bukan Islam boleh masuk masjid surau. Yang dia tak boleh masuk 2 masjid, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. 2 masjid tak boleh. Kalau ada orang bukan Islam, tukar ikon, pasang kamera, boleh. Tak ada haram, istilah haram. Yang tak boleh masuk ni, orang Islam tak boleh masuk. Kalau dia dalam janabah, dia dalam junub, dalam haid, dalam nifas, tak boleh. Mana tahu tu, orang Islam ada pantang larang. Buka dalam kitab Bahrul Madhi daripada Syekh Al-Idri Al-Marbawi, pengarangnya, gurunya Tok Kenali, daripada Imam Ar-Rafi'i, Syekh Rabli, Syekh Ibn Hajar. Perempuan dalam haid, lelaki dalam hadas, dia asalnya tak boleh masuk dalam masjid sebab tempat solat, semayang Jumaat, tempat ibadat. Asal hukum tak boleh. Hukum kedua, harus dia masuk bila darurah. Darurah tu nak menyelamatkan kanak-kanak, boleh. Ya. Tapi bila melelehlah darah haidnya di dalam rumah Allah, dalam masjid, maka berdosa besar. Ya. Itu haram lain, dosa lain. Faham? Ya. Haram melihat kemaluan orang lain. Haji tak boleh tengok kemaluan aku, tak boleh. Tiba-tiba sembang keluar, ustaz, tengok kemaluan ustaz, boleh? Tak boleh, haram. Haram tu dilarang. Faham? Bila tengok baru dosa. Ni kena faham hukum fikih. Betul, ulama tak bagi kita bergaduh bab hukum. Apa juga orang semayang atas kursi. Ya, bila dia kuasa, wajib berdiri. Kenapa dia semayang duduk atas kursi? Kalau dia tak kuasa, memang tak boleh berdiri lama. Memang lutut dia sakit, memang tak boleh sujud, memang tak boleh rukuk, maka dia benar dia semayang duduk atas kursi. Tiba-tiba tergeliat sikit, main pusat tergeliat sikit ya pun, tiba-tiba semayang atas kursi, duduk atas kursi. Allah, tak boleh. Jangan ambil mudah buat semayang. Dalam hadis sebut, sallu kama ra'aitumuni usalli, semayanglah kamu macam mana kau lihat aku semayang. Ni kata Nabi. Ya. Sebab semayang fardu ni dia bersangkutan tentang langit, bersangkutan cerita Isra' Mi'raj. Itu yang Nabi dijemput ke langit, cerita bab semayang. Tak cerita bab zakat, tak cerita bab haji, tak cerita bab mati, cerita bab semayang. Dijemput ke langit, ya, cerita bab semayang. Lepas tu siapa hidup tak semayang, hidup tak berkat. Siapa yang hidup tak semayang, mewarisi sifat papa, hidupnya miskin, susah walaupun banyak duit tapi tak tenang. Tuan-tuan, ya. Yang pertama Islam.
Alif, sim, lam alif, mim, Islam. Ya, alif Allah, sim selamat, lam alif latifun kelembutan, mim ma'rifatullah. Ini ulama-ulama sufi mengupaskan bab tentang Islam. Jadi siapa Islamnya kuat, dia selalu ingat Allah. Ya. Selalu ingat Allah. Ada duit, ada Allah. Tak ada duit, ada Allah. Beras mahal, ada Allah. Beras murah, ada Allah. Ya. Bini garang, ada Allah. Bini tak garang, ada Allah. Ni orang yang sebenarnya Islam. Kemantapan Islam dia. Ya. Bini marah, sebut Allah. Ya, balik-balik rumah bini marah. Bang, malam balik. Mengaji, lambat balik. Mengaji, lambat balik. Orang dah lapar ni. Allah. Ya, boleh. Kena buat dekat masjid memanglah boleh. Sampai rumah tak tersebut Allah. Baru nak sebut Allah. Oh, masuk terdekat mana ni? Ya, ramai orang perempuan belakang tu. Nampak lembik tapi dia kuat. Tuan-tuan, lidah dia kuat. Dia menjahit, tuan-tuan, semua keluar dalam ni. Ngaku-aku lari. Ramai orang perempuan. Aku kalau bini aku kat rumah menjahit marah anak, aku diam je. Diam. Kalau marah aku pula, aku diam juga, tuan-tuan. Memang orang perempuan ni dia suka marah. Kenapa dia suka marah? Ya, sebab dia dijadi daripada tulang yang bengkok. Dan orang perempuan selalu dia membuat sesuatu perkara mengikut nafsunya, dia tidak mengikut akal. Betul lelaki ni, tu dalam hadis sebut ar-rijalu qaumu 'alan nisa. Rijal tu lelaki, kaum tu kaum, nisa tu perempuan. Kita ni ketua. Betul dalam rumah tangga, tuan-tuan nak selamat, nak berkat, nak panjang jodoh dengan isteri tuan-tuan, suami kena banyak main peranan ni dalam rumah tangga. Ya, memang orang perempuan suka minta cerai. Memang suka minta cerai. Mana-mana perempuan memang suka minta cerai. Ya, kadang silap sikit minta cerai. Silap sikit minta cerai. Ya. Suami silap lambat masuk sikit je, minta cerai. Berapa kali dah tuan-tuan kena minta cerai? Tuan-tuan dah 100 kali. Ya. Lepas tu bila minta cerai, diam. Ya, lari. Duduk dalam bilik, duduk dalam dia. Kalau hukum talak ni, perempuan boleh jatuhkan talak, tuan-tuan. Tuan-tuan ni habis dia kena cerai. Ngaku aku kena cerai. Sebab talak ni yang boleh jatuhkan suami. Yang pertama Islam. Yang kedua berakal. Macam tuan-tuan, kenapa tuan-tuan datang masjid? Sebab tuan-tuan berakal. Sebab tuan-tuan kenal Tuhan. Sebab tuan-tuan kenal AJK masjid. Tuan-tuan kenal pemilik alam. Itu tuan-tuan datang masjid, main jemaah, akal tuan-tuan berfungsi. Tuan-tuan tak gila. Macam kami di madrasah ada jaga orang gila 8 orang. Tuan-tuan. Ada masa dia nak semayang, dia semayang. Ada masa tak nak semayang, tak nak semayang. Ada masa pakai seluar. Ada masa telanjang. Sebab dia gila. Orang gila tak wajib semayang. Ya? Yang wajib semayang ni orang tak gila. Kalau orang ni dia tak gila, dia tak semayang, tak mau semayang, dia lebih teruk daripada orang gila. Ya? Orang gila tak wajib, semayang tak wajib, puasa tak wajib, pergi haji semua tak, dia tak wajib. Tak orang gila. Ya? Nikah tak sah. Kalau tuan-tuan nak orang gila, tempat aku ada seorang perempuan. Kalau nak boleh, tapi tak sah nikah. Tuan-tuan. Ya? Cantik putih. Tuan-tuan. Ya? Cakap Jepun, hebat. Ya? Kahwin dengan seorang datuk kena cerai, gila. Ya? Hati-hati ya tuan-tuan. Cerai besok gila besok. Duduk tempat aku jaga. Ya? Yang main tuan-tuan. Ya? Orang telefon aku, Ustaz, macam mana bini anak lari, Ustaz. Bini kau lari, kau bakal nak telefon aku. Ya, masa bini kau tak lari, kau tak mau telefon, kau tak nak datang masjid, tak mau untuk ilmu. Ustaz tolonglah bagi anak wirid-wirid supaya bini anak tak lari, Ustaz. Ada wirid bini tak lari ke? Ada. Pasal bini aku tak lari. Larilah. Aku baca wirid. Batas balik. Ada wirid dia. Tuan-tuan nak jumpa aku boleh minta kat luar. Satu ayat 200. Batuk terus orang perempuan. Yang kedua, berakal. Akal. Sebab itu dalam sembahyang,
Apabila tiba-tiba tengah semayang, Allahu Akbar, tiba-tiba hilang akal, batal solat. Ya. Salah satu hilang akal, pitam. Ni akan berlaku. Sebab tu semayang duduk atas kursi ni, bukan duduk atas kursi. Dalam kitab dia tak cerita atas kursi. Dalam kitab, tuan-tuan buka bab tentang, dalam kitab, aku bagi satu kitab je, Patimunatul Musalli daripada Syekh Al-Fatani, ulama tersohor negeri Patani. Dia mengaji di Mekah 40 tahun, wafat di Mekah. Hadis ni dia ambil daripada Nabi, ya, dinukil daripada Nabi. Itu yang bila tengah-tengah semayang, Allahu Akbar berdiri, tiba-tiba tuan-tuan bukan nak pitam, tuan-tuan macam tak larat. Tak larat berdiri, memang tak larat. Kalau berdiri confirm tumbang kan. Boleh duduk. Duduk lah. Ya. Nanti bila dah larat, berdiri balik. Betul orang bila dia mengaji bab solat, dia tak ada masalah bab semayang. Sama bab garu dia, bab pergerakan dia, macam tu lah. Dia dalam solat. Ya. Sebab itu semayang hati-hati bab tentang aurat. Ada dalam kitab ni, ya. Bila dia pakai pakaian-pakaian yang menampak akan kulitnya, maka batallah solatnya. Kalau orang lelaki dia tak pakai pakaian yang menampakkan kulitnya. Orang lelaki ni selalu bila dia semayang, dia pakai seluar, bila dia sujud nampak lubang punggungnya. Selalu berlaku di pejabat-pejabat, apa ni, tempat tol-tol, R&R ni. Ya, orang singgah semayang, baju t-shirt, bila dia sujud nampak lubang punggung. Batal solat. Ya. Kadang orang terlepas pandang benda ni. Ya, dia janji semayang ya. Orang semayang, dia semayang. Ya. Kena tahu buat tentang pakaian. Betul, orang perempuan kalau telekung dia jarang, nampak pula kulit dia, nampak pula buah dada dia. Tak sah semayang dia. Dia kena pakai baju dalam supaya tak nampak kalau dia punya terkung dia jarang. Ya? Tapi orang perempuan selalunya kalau dia pakai telekung, dia pasti pakai baju dalam. Bukan baju dalam je, dengan spendernya, dengan baju dalamnya, dengan stokingnya, semua lengkap dia pakai. Silap bulan 5-6 layer ada baju dalam terkung dia. Sebab orang perempuan ni dia lengkap dan dia detail dan dia cermat. Berbeza orang lelaki. Semayang datang masjid, baju kain, spender tak pakai. Ini ramai tak pakai spender ni. Conform je. Jangan bohong lah. Sebab orang lelaki ni dia simple, dia mudah. Orang lelaki ni mudah. Ya. Lepas tu kalau contoh siapa yang dah bernikah, dia pasti tahu. Sebab dia pasti tahu macam mana sikap perempuan. Lepas tu suami ni dia kena pandai main peranan. Tuan-tuan. Ya. Dia kena tahu suami isteri macam mana nak dengar cakap suami, macam mana isteri nak minta sayang suami. Dia kena main peranan macam mana. Apa bini aku suka, apa dia tak suka. Itu kan. Senang ya tuan-tuan. Ya. Sebab tu sebelum nak bernikah dia kena mengaji bab tentang berkahwin. Bukan main nikah tuan-tuan. Kita tengok orang baru nikah, macam mana dia baru nikah, hidup dia seronok. Sebab masa baru nikah dia boleh buat ikut sunnah Nabi. Bila dah lama-lama hidup dia tak seronok. Ya. Masa baru nikah naik motor boleh peluk, naik motor boleh peluk. Bila dah ada anak 5-6, dah ada cucu, naik motor tak peluk suami, pegang carry belakang. Ya. Peluk suami pahala, tuan-tuan. Ya. Selalu peluk. Ya. Yang ketiga, balik. Aku ringkas. Kalau sebenarnya nak terang ni, bab akal ni lama. Bab Islam ni pun lama makan masa. Tuan-tuan, makan masa. Lepas tu aku mengajar di madrasah ni, satu bab aku mengajar. Kalau bab Islam, alif, sim, lam, alif, mim, ya, aku mengaji dulu pun kadang 4 jam, 5 jam. Untuk guru kupas. Ni kalau aku mengajar 2 jam, tinggal aku seorang. Dengan imam-imam balik. Dia tak boleh lama. Ya. Dekat luar ni, ya, ramai orang berpenyakit. Kecil manis, darah tinggi, sakit gout, sakit lutut. Tu nyanduk tu, semua sakit tu. Tapi tuan-tuan, buka dalam kitab tasawuf, orang yang dia nak diampun oleh Allah, Allah bagi dia sakit. Lepas tu syarat jangan merungut tu ya. Jangan merungut. Ya. Allah bagi sakit tu Allah ampun. Contoh kecil manis juga. Selama mana dia kena kecil manis, selama itu Allah ampun dosa dia.
Ya, untung dapat penyakit tuan-tuan, tapi minta penyakit haram, tak boleh. Ya Allah, aku nak kecil manis macam imam. Tak boleh, haram. Ya. Tuan-tuan, tak boleh. Minta penyakit tak boleh. Sama doa untuk doa keburukan untuk orang lain tak boleh. Ya. Nabi larang, tuan-tuan, Nabi larang. Ya, marah-marah pun Nabi larang, tuan-tuan, marah-marah. Jangan suka marah-marah bini, jangan suka marah-marah anak, jangan suka marah-marah orang, Nabi larang. Lepas itu Nabi tarbiyah kita sembahyang jadi orang yang sabar, jadi orang yang ikhlas, jadi orang yang tawaduk, tuan-tuan, jadi orang yang istiqamah, jadi orang yang menepati waktu, menepati janji. Nampak? Dalam sembahyang jemaah pun Nabi ajar dah. Imam turun rukuk, makmum jangan turun lagi. Imam dah selesai turun, baru makmum turun. Nampak? Jadi orang yang berdisiplin. Ni tak ada imam baru makmum memang segi sembahyang sah. Tapi satu pendapat mengatakan jika mereka melebihi daripada imam, melampau-lampau, boleh membatal solat dia. Nampak? Hati-hati buat sembahyang. Ya? Yang ketiga, balik. Ni bab balik ni pun banyak orang tak selesai ni. Nampak? Ya. Baru ni aku mengajar di kilang. Aku tanya ada budak kilang. Aku tanya bab darah haid. Darah haid paling lama berapa hari? Dia kata 5 hari ustaz. Betul 5 hari? Boleh kita tanya sini. Sini macam ngaji kat Jordan ni. Berapa hari darah haid orang perempuan? Haid ni keluar ikut faraj perempuan. Darah haid ni bukan keluar ikut punggung. Kadang ada setengah orang lelaki ajak semayang. Syekh, jom datang semayang. Anak uzur, anak uzur. Cantik menggengkak, orang lelaki tak ada uzur. Orang lelaki tak ada darah haid. Nampak? Ya, darah haid ni perempuannya. Ya. Berapa hari darah haid? Aku tanya jawab Ni tengok aku tak puas hati pula. Nama mau belajar. Ya. Berapa hari? Apalah kita muzakarah. Berapa? 15 hari siang malam. Ya, lebih daripada 15 hari darah penyakit. Jadi suami kena tahu. Tidak kena tipu dengan bininya. Suami dah makan ubat kuat, order online. Yang uzur lagi ke? Uzur. Cantik bergengkau dah lebih 15 hari Tuan-tuan, orang perempuan ni dia buat jima ni, tuan-tuan mengaji bab tentang suami isteri ada dalam kitab Muhimmah. Orang perempuan ni buat jima ni dia tak heran. Dia tak heran. Yang fikir jima ni orang lelaki je. Ni semua fikir jima ni. Sama yang duduk yang cakap sama kan. Lepas itu dalam syurga Allah bagi kita perempuan. Tuan-tuan. Tuan-tuan tengok orang perempuan yang dia talak mati atau talak hidup, kadang dia dah bercerai dengan suami dia ada setengah orang perempuan dia tak kahwin. Ada setengah orang di kematian suami dia tak kahwin. Dia sanggup dia duduk seorang. Orang lelaki tak ada. Bini baru meninggal seminggu, kahwin dah. Aku ada mengajar rumah orang tua-tua di Kuala Selangor. Tapi rahsia nama tempat dia. Ustaz dia beritahu. Ustaz dia cakap dengan aku, dekat sini yang datang sini bekas pegawai lah. Dia kadang pengarah, doktor, ya, orang besar-besar lah juga. Kebanyakan dia katanya bila orang lelaki, orang perempuan dia datang sini, dia tak ada tanya pasal nak kahwin. Dia tanya pasal bab hukum nak belajar je. Orang lelaki ni boleh dikatakan separuh duduk sini semua nak kahwin. Cari pasangan. Saya tanya, ada tak ibu tunggal sini ustaz? Ada tak ibu tunggal sini ustaz? Memang orang lelaki memang itu kesukaan dia perempuan. Lepas tu aku mengajar, kenapa tuan-tuan duduk jauh-jauh? Tu duduk kat luar gitu, kenapa tu? Sebab yang mengajar ni lelaki. Cuba mengajar ni perempuan, buah dada besar tercongak macam ni. Semua duduk depan ni, siap tongkat dagu ni. Inilah orang lelaki beza dengan orang perempuan. No, dalam sembahyang pun Nabi ajar duduk satu tempat. Ada kawasan dia, ada tabir lagi Nabi ajar. Nampak? Orang perempuan tak ada. Orang perempuan ni dia lain. Dia tak fikir pasal kahwin, tak fikir pasal berjimak sangat. Ya.
Orang lelaki ni otaknya jimak. Malam Jumaat aja jimak. Dia tak fikir lain. Ya. Itu lepas baca Yasin cepat balik kau. Entah. Bukan orang sini yang tempat lain. Dekat Zimbabwe ni. Isteri ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Ya. Itu orang perempuan ni tak payah banyak-banyak nak baca Quran, tak payah banyak-banyak nak buat sunat, tak payah. Datang masjid sembahyang jemaah pun Nabi tak suruh pun. Dengar ni maklum, oi, dengar ni. Nabi suruh sembahyang kat rumah, tunggu suami balik. Suami panggil, "Ayang." Dia datang lari, duduk depan suami. "Ya bang, apa abang nak apa? Abang nak apa? Minta sekarang, ayang tunaikan. Sekarang abang nak jimat, sekarang ayang bagi." Ada bini macam tu? Tak ada. Kadang suami minta sampai macam minta sedekah, minta jimat macam minta sedekah. "Ya tolong, abang tak tahan ni." Ambil macam tu orang telefon kat aku kan. "Ustaznya mana ni? Saya minta nak jimat ambil ni, ubat kuat makan dah. Otak dah jahanam ni, macam mana?" Ini kadang jadi masalah. Itu yang Nabi ajar. Kalau kamu rasa tak selamat, kamu duduk seorang-seorang, Nabi suruh nikah. Bila bernikah, selamat agama kamu. Itu isteri yang menolak bila suami nak berjima, dia menempah tekek ke neraka lah, tuan-tuan. Bimbang nanti suami boleh jatuh zina. Senang, tuan. Itu yang masa Nabi Isra Mi'raj. Nanti tak lama tuan-tuan nak menyambut Isra Mi'raj. Tuan-tuan, aku bulan 1 aku punya jadual penuh. Tuan-tuan. Di Melaka, di Terengganu, di Sabah, tuan-tuan, Isra Mi'raj, banyak orang jumpa Isra Mi'raj, Nak cerita pasal Nabi, Isra Mi'raj. Itu yang masa Nabi Isra Mi'raj, dia melihat ramai orang perempuan dalam neraka. Bukan sebab ramai dia murtad, dia kafir, tak ada. Sebab salah satunya dengan suami dia banyak derhaka, banyak masa muka. Perempuan sini tak ada, maklum sini semua bagus-bagus. Mar'atus salihah, perempuan yang salihah. Itu perempuan baik belakang, semua baik-baik. Semua tak ada garang, semua lembut-lembut. Mudah-mudahan lembutlah. Balik cukup umur. Kalau orang perempuan cukup umur 9 tahun. Orang lelaki biasanya 15 tahun. Keluar air maninya. Orang perempuan keluar darah haidnya. Air mani ni dia kotor tapi tak najis. Belajar. Walaupun dia tak najis, tak boleh minum. Aku dengar jual tu tempat di tak cerita dah mana. Cerita pak air maninya. Orang perempuan mengadu ke AJK. Dia kata jangan jumpa ustaz ni. Ni ustaz belu tu dia. Kenapa mengajar-ngajar sebut air mani? Jangan sebut air mani. Malu kan, sebut cendol lah. Air mani mana boleh sebut cendol? Kita tak boleh ubah dalam hukum, tak boleh. Kalau aku sebut apabila keluarnya cendolnya, orang tak faham tuan-tuan. Air mani, air mazi, air wadi, air kencing. Tuan-tuan. Buat kencing ni pun hati-hati. Itu yang bermula seksa kubur daripada kencing tak bersih. Tuan-tuan, hati-hati buat kencing. Kencing kadang orang ambil sambil lewa je. Kencing tak berdaham. Tuan-tuan masuk dalam jamban. Tengok orang masuk. Kalau orang ni kencing dia berdaham, ni orang yang belajar. Kalau kencing main pancuk pula. Ni orang tak menuntut ilmu. Sebab bermula seksa kubur daripada kencing tak bersih. Kena berdaham. Dah berdaham, dalam kitab fiqh menyebutkan zakar tu tarik ke depan. Tarik. Jangan depan belakang, haram jadah lah. Depan. Sebab dalam ni buat takungan, air kencing bertakung. Kita belajar buat kencing. Bila bertakung kencing ni, bila kita duduk dia akan keluar, bila kita rukuk dia akan keluar, bila kita sujud dia akan keluar. Dan tempat zakar lelaki ni di dalam terowong-terowong ni tempat landing syaitan dalam tu. Duduk makan seekor. Tuan kena syaitan. Syaitan ni power, tuan. Dia boleh masuk darah, dia boleh masuk ke urat, dia boleh masuk ke daging, ni syaitan.
Ini kerja syaitan. Ya. Ilmu dia power. Lepas tu syaitan ni tak mati. Dia matinya masa dunia kiamat. Pada ni perjanjian dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baiklah, balik. Ya. Tengok-tengoklah anak, tuan-tuan. Ya, tengok anak. Kalau tengok suara dah besar tu, dah cukup umur. Ya. Tiba-tiba ngaji masuk asrama, ya, kata satu, tak cukup umur ni. Ya. Bila balik dah asrama, suara dah besar. Cukup umur? Pak, minta duit 200 pak. Suara dah besar, dah cukup umur, tuan-tuan. Ya. Kalau macam ni, ni lebih cukup umur dah. Tuan-tuan, ya. Balik. Yang keempat, suci daripada haid dan nifas. Nifas darah beranak. Ya, bebas darah haid pun kena mengaji. Contoh, waktu maghrib masuk dah 7 berapa? 7 15 12 16. 7:12 masuk maghrib. Bila 7:12 masuk maghrib, orang perempuan ni dia tak semayang lagi. Sibuk dengan telefon aja. Ya, telefon. Dengan IG-nya, dengan TikTok-nya, ya. Ya. 7.40 ataupun 7.30 dia tak semayang ni. 7.35 keluar darah haid. Bila keluar darah haid, dia tak boleh semayang dah. Sebab bila perempuan dalam haid, dia semayang maka haram. Berdosa dia semayang, tak boleh. Sebab dia dalam darah haid, dalam kotor. Ya, ambil wuduk pun tak boleh. Berapa nak ambil wuduk, dia tak boleh semayang. Waktu maghrib yang dia tertinggal tu sebab dia melengah-lengahkannya, maka dia nanti dah habis selesai mandi hadas, dia kena kotak semayang maghrib. Suami kena tahu tu, ya. Suami kena tahu. Tapi jangan terlepas pandang benda-benda ini. Suami ni bakat. Itu yang dia padang mahsyar. Allah mendakwa suami. Allah tanya suami, wahai pulan si pulan yang duduk di ceras, duduk dekat dengan Masjid Ikhwaniyah, aku nak tanya dengan kau. Kau selalu mengaji dengan ustaz-ustaz yang duduk dekat luar tu kan? Allah tanya, tuan-tuan. Ni Allah tak tanya. Jangan main. Aku nak tanya dengan kau, bini kau mana? Tuhan bini aku. Panggil dia ke sini. Datang. Datang. Allah tanya perempuan ni, wahai pulan anak si pulan, suami kau yang mana? Tuhan, suami aku. Oh ya. Aku nak tanya dengan kau, semasa dekat dunia kau tak tahu bab darah haid. Masa dekat dunia kau tak tahu bab sembahyang. Masa dekat dunia kau tak tahu bab tentang hukum-hukum Allah. Kenapa kau tak tahu? Kau tak belajar ke? Memang tak belajar. Kenapa tak belajar? Suami aku tak suruh. Dia je datang masjid. Dia je dengan geng-geng dia datang masjid. Aku disuruh duduk rumah, tak payah belajar. Dia suruh masak untuk dia je. Hati-hati kan. Itu wajib. Kalau tuan-tuan tak boleh mengajar, ya, suruh dia datang masjid belajar. Kalau dia tak boleh datang masjid, ya, malu dengan kawan-kawan ataupun malu dengan orang pengutip hutang, malulah hutang banyak. Ya. Belajar di rumah, panggil guru mengajar di rumah. Ni bab belajar ilmu fardhu ain ni wajib belajar, tuan-tuan, ya. Yang keempat, suci daripada haid dan nifas. Yang kelima, masuk waktu. Masuk waktu, ya. Tu kami di madrasah pukul 4 pagi dah azan tahajud dah. Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi orang madrasah tahu lah ini azan tahajud. Ya, siapa nak bersahur, ya, siapa yang malam tadi ada berjimak mini nak mandi boleh mandi. Dah, ya. Kena tahu bahasa Arab. Jimak lain, jamak lain. Dah ajak bini, WhatsApp kat bini. Yang jangan lupa malam ni apa nak jamak pukul 12. Jamak tu dihimpun. Ya, jimak tu bersama. Ya, ataupun dia bersapir geng-geng pergi berjalan mana-mana Langkawi, naik bas ke apa, ajak kawan, jom kita sembahyang main jimak Zuhur Asar. Ya, bahasa Arab tak tahu, yang tahu ene, ente, unte, kude, kurme. Lepas itu sembahyang ni dia ada tafahum.
Tafahum tu dia faham apa dia baca. Dari kata imam. Imam ni makruh dia membaca ayat-ayat yang panjang. Makruh. Tuan-tuan, ya. Apabila ada orang-orang yang uzur di dalam rumah Allah yang solat bersamanya, makruh, ya. Imam sini bagus, suara sedap, baca pun bagus, makmum pun bagus, ya. Untung-untung tuan dapat sembahyang jemaah. Orang sembahyang jemaah ni apa kelebihan? Duduk sembahyang jemaah, imam tak khusyuk, makmum khusyuk, Allah terima sembahyang. Makmum tak khusyuk, imam khusyuk, Allah terima sembahyang. Imam tak khusyuk, makmum tak khusyuk, Allah terima sembahyang dia. Untung sembahyang jemaah. Rasa nak balik cepat, lepas bagi salam, balik lah. Tak masalah pun. Yang penting sembahyang jemaah. Pukul 8.35. Jangan risau, sikit lagi aku berhenti, ya. Jangan tengok aku tak puas hati pula. Tengok macam nak marah kan. Dia belajar macam ni, rasa macam lama kan. Padahal baru setengah jam. Ya, itu ada dinding. Tak ada dinding tumbang. Aku mengajar lama lah, dah 15 tahun. Ya. Macam-macam masjid aku mengajar. Sampai aku sebut nazir ni taruh paku kat dinding tu. Dia orang tak boleh nyandor. Ya, tapi tak apa, nyandor pun dapat pahala. Tak payah ke depan, tak sandor je, tak apa. Tuan-tuan nak belajar baring pun boleh, aku tak marah. Jangan risau. Kalau tuan-tuan baru belajar baring, aku baca kitab baring. Ya. Syarat belajar. Tuan-tuan, orang belajar ni tuan-tuan bukan dalam hadis sebab menuntut ilmu. Dalam hadis tu apa? Orang yang menuntut ilmu, dia duduk dalam majlis ilmu walaupun dia tak bawa kitab, walaupun dia menyandar, walaupun kaki berunjuk. Ini bukan cerita beradab, ini cerita dia duduk je. Dia dapat pahala selama mana dia duduk dalam majlis ilmu. Bukan tuan-tuan dapat. Mak tuan-tuan, ayah tuan-tuan dah meninggal dunia, mak kita dah meninggal dunia, dia dapat automatik transfer. Tuan-tuan, transfer pahala ni kelebihan. Waladun solehun, anak yang soleh. Selama mana dia duduk dalam majlis ilmu, selama itu malaikat memetangkan sayap sampai habis majlis, mentang sayap. Selama mana dia duduk dalam majlis ilmu, dia dalam rahmat Allah. Tuan-tuan tengok orang dalam majlis ilmu. Tengok hari Jumaat, khotib baca khutbah, orang boleh tidur. Kenapa boleh tidur? Sebab dalam rahmat. Tengok hari Jumaat, khotib, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Satu masjid tak ada kepala. Sebab orang dalam majlis ilmu, dalam rahmat boleh tidur. Ini kelebihan orang duduk majlis ilmu. Kalau tuan-tuan tak boleh tidur, tak payah makan pergi tidur, duduk majlis ilmu, confirm boleh tidur kan? Tapi kalau aku kuliah, jarang boleh tidur. Bertuah lah kalau aku kuliah boleh tidur. Tidur lah aku je kekah nanti bah. Orang duduk dalam majlis ilmu, tidur pahala. Ini kelebihan orang duduk majlis ilmu. Ya, kalau tidak kenapa dalam hadis sebut talibul ilmi, talibur rahmah, penuntut ilmu, penuntut rahmat. Tuan-tuan, untungnya orang ada ilmu ni, tuan-tuan, ya. Sudah mana? Minta maaf lah aku seorang dapat air. Kalau tuan-tuan nak air, tuan-tuan ceramah. Ini sekarang ni COVID nak mula datang balik. Tuan-tuan jangan risau. Nabi ajar dah. Tadi aku nak masuk, aku dah baca dah ayat dia. Ya. Nabi cakap dah, ada dalam hadis, bila tempat tu ada penyakit, tempat tu ada penyakit. Macam sekarang tempat tuan-tuan tak ada penyakit, cuma takut ada penyakit. Nabi cakap dah, bila tempat tu ada penyakit, kampung tu ada penyakit, negeri tu ada penyakit, kamu jangan datang. Nabi cakap dah. Tapi kalau kamu pergi tempat tu, negeri tu, kawasan tu, kamu rasa macam was-was, kamu takut-takut. Kamu baca ayat ni, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Masuk dalam ni, contoh ada penyakit apa pun, tuan-tuan tak kena, Allah jaga tuan-tuan. Nampak? Ulama-ulama ni amalan-amalan dia, kami dia madrasah buat wirid untuk husnul khatimah. Kami dia madrasah. Ya.
Kalau nak salam orang takut mati. Tumbuk. Tumbuk mati. Allah kata mati. Allah kata tak mati. Ya. Tauhid tu kena tahu. Ma'rifatullah. Awal-awal agama mengenal Tuhan. Jangan silap akidah. Silap akidah jatuh kafir. Kafir lain, murtad lain. Seronok ngaji sini, makin lama makin ramai. Aku berhenti pukul 12. Ya. Sikit lagi nak berhenti lah, jangan risau. Ya. Kita buka masa kisah Maulidur Rasul, kisah Nabi lahir. Masa Nabi lahir, terpadam api-api Majusi. Tahu terpadam tu bukan Nabi lahir, api tu terpadam. Nabi mengajak mereka supaya jangan menyembah api. Itu orang-orang zaman Nabi, mereka menyembah api. Zaman sekarang orang buat apa? Isap api, bro. Buat bulat, bro. Depan tangga masjid tu. Isap api tu. Kalau isap api ni. Kalau boleh berhenti ya. Tak boleh berhenti kurang-kurangkan. Ni tak ada kena pakai serapan. Naik motor nak pergi masjid. Ni pakai serapan ni. Hebat tu orang ni. Tu hukum rokok asal hukum dia makruh. Dia akan jatuh haram tak mana. Ya, jatuh dosa tak mana. Kalau tahu tang situ lah. Kenapa dia asal dia makruh? Sebab dia berbau. Ya. Jatuh haram tak mana. Bila mulut dia busuk, badan dia busuk, bau rokok ni dia bau biawak. Mana ustaz tahu? Memang bau biawak. Bila dia semayang, dia tak kumur-kumur, dia tak bersugi, tak gosok gigi, mulut bau rokok, mulut bau busuk. Bila semayang, ganggu orang sebelah, haram tang situ lah. Asal hukum dia makruh sebab dia berbau. Sama juga, beli rokok minta duit bini, bila rokok minta duit bini, bini marah. Apa ni bang, gaji ayang habis kat abang beli rokok haram tu sebab menyusahkan bini. Hati-hati perokok-perokok yang minta duit kat bini. Dengar tu bro. Ya, gaya risau rokok mahal. Tapi minta kat bini. Apa barang? Orang sini, orang tempat lain, orang sini tak tak isap rokok. Bagus orang sini. Ya. Sikit lagi tuan-tuan nak berhenti dah. Yang kelima, masuk waktu. Ya. Dengan ringkas, bermula syarat sahnya itu 9 perkara. Pertamanya Islam, keduanya akal, berakal, ketiganya suci badan daripada hadas kecil dan hadas besar. Semayang. Contoh tiba-tiba dah semayang subuh, Allahu Akbar. Tiba-tiba dah pukul 8 baru sedar, aku tak mandi hadas semua ni. Ya. Bila dia sedar, bila dia perasan, bila dia ingat, wajib mandi, wajib qada. Imam pula tiba-tiba mayang subuh, sudah masa tengah sarapan, maka tu cantik baru teringat, Allahu Akbar, aku tak mandi wajib aku jadi imam tadi kat masjid ni. Allahu Akbar, macam mana oh imam, bahaya imam. Ada dalam kitab Imam Amum, bukan kata imam sini, ni cerita dalam kitab. Nanti imam tengok aku tak puas hati pula. Bila imam dia makmum tak masalah. Makmum sah. Andan. Ya, makmum tak tahu. Ya. Kalau jenis makmum yang dia memang Korea sini, nanti sembahyang Zuhur imam kena maklumlah. Kalau jenis makmum yang dia bukan Korea sini, dia tak tahu, dia sah sebab dia tak tahu. Tuan-tuan. Bukan senang jadi imam, tuan-tuan. Ya. Tiba-tiba dalam semayang imam dengan sujud kentut pula. Macam mana? Takkan nak bangun belah tu balik tak boleh. Sujud rakaat ketiga semayang isyak terkentut. Dia bangun tokok belah.
Balik ni motor balik. Ya. Makan-makan esok rokok relax. Makmum dah tunjuk lama. Ngapa lama kena baca? Dia kena bangun macam biasa. Allahu Akbar. Ya, lepas tu bangun belah. Dia orang tahulah makmum tu batal, imam tu batal, orang tahu dah. Makmum pula nak ganti tempat imam. Nak ganti macam mana? Takkan nak jalan ngesok pula. Jangan tu ngesok tu. Bangun, terus ke depan. Ni kaedah solat. Lepas tu belakang imam ni kena power. Ni sejadah merah ni semua power ni. Yang main nak duduk sini kan senang. Hati-hatilah bro duduk sini. Sama juga pakai serban kan senang pakai serban. Oh dalam ni pasal apa tak ramai pakai serban. Sebab takut tolak jadi imam tau. Hanya main. Betul jadi ingat pakai serban ni senang. Betul pergi mau orang meninggal. Pakai serban, tengok kena tolak baca doa tali arwah tengok. Syekh afdal Syekh. Main kan senang pakai serban ni. Main. Dia takut pakai serban. Takut nak pakai serban, ya. Kalau kat Mekah main, dia letak serban, kain sugi selit sini, kain sugi. Tasbih ni berjalan dekat Masjidil Haram, tasbih tak tinggal tasbih. Allah. Tanya bah kurma mahal. Astagfirullah. Lepas tu kat Mekah tuan, kita ibadat seronok, buat mulut berzikir. Zikir. Nampak? Nasi tak sedap. Alhamdulillah, masya-Allah. Allah ujiana. Boleh rumah. Balik rumah bini marah. Bang, nak duit bang? Nak beli ni bedok sikit. Duit tak ada lah. Sekarang nak minta duit. Garang bini. Cuba bini minta duit. Bang, minta duit bang nak beli bedak. Masya-Allah. Minta bedak. Masya-Allah minta bedak. Masya-Allah. Boleh. Mampu kena tidur luar. Nak berhenti lah. Sikit lagi. Confirm nak berhenti ni. Jangan risau. Aku pun nak balik. Tuan-tuan. Ya. Sejam setengah datang sini. Ingat senang. Tuan-tuan. Ya. Dengan jamnya, dengan hujannya. Bini aku bukan tua, muda. Bini umur 30. Muda lah bro. Duk panggil suami. Bang. Betul orang lelaki. Bang. Tu tumbang dekat masjid tu. Mayang subuh, bapa kakak sangat. Tumbang lah. Bini kita janganlah bang dekat masjid. Main kat rumah dengan ayang. Main kat rumah. Allah. Afdal semayang jemaah ni masjid. Main di rumah, main jemaah dengan bini. Tak afdal. Yang disuruh semayang jemaah dengan bini ni semayang sunat. Dengar tu bro. Ni tak ada anak semayang jemaah di rumah. Afdal di rumah dengan anak bini anak. Anak kena jadi imam sebab anak ketua. Cantik pun kau. Ngaji tak mau. Ngaji kat mana? Dekat Al-Google, Al-WhatsApp, Al-Facebook, Al-TikTok tu. Ngaji kat situ lah. Ada masalah buka TikTok. Ya. Bergaduh dengan adik-beradik, cerita kat TikTok. Bergaduh dengan adik-beradik, cerita kat Facebook. Tak puas hati dengan anak, tulis status kat Facebook. Facebook tu bukan Tuhan. TikTok tu bukan Tuhan. Tuhan kita Allah. Nak berhenti dah. Takut tergantung ayat ni. Ini kitab ni. Kitab kuning. Kenapa orang panggil kitab kuning je? Panggil haji, panggil abang. Bang. Ya, kadang setengah orang kita panggil pakcik marah. Panggil pakcik, panggil abang, marah panggil pakcik. Pada janggut putih kan. Kenapa orang panggil kitab kuning bang? Abang, kenapa orang panggil kitab kuning? Sebab dia punya kertas warna kuning. Tu orang kitab kuning. Lepas tu Ajawi lama ni, dia tulisan. Lepas tu orang mengaji ni, lepas tu dia nak baca, dia tengok dulu. Kalau kitab Bahrul Mazi ni, kalau yang memang tulisan tangan daripada Syekh Ali Al-Marbawi, lagi putus-putus. Ya.
Ada tu dalam tu. Ya. Kita Syekh Ali Al-Marbawi, ulama tasawuf di negeri Perak. Kalau tuan-tuan orang Perak, orang kalau Kangsa tahu dia punya kubur dekat Lubuk Merbau. Ya, masa aku mengaji di Mahad Yahyawiyah pada Rengeh tu, kubur kat situ lah, tuan-tuan. Ke Serban. Dia pernah dijemput nak diberikan satu pingat. Ya, di Kuala Lumpur, tuan buka sejarah dia. Dia kata apa? Nak bagi aku pingat boleh. Tapi dengan syarat aku nak pakai serban. Nampak? Ni nampak macam biasa tuan-tuan serban ni. Ya, nampak macam biasa. Kalau semua pakai serban, orang takut tuan-tuan. Yang main. Ya. Tak cari tuan-tuan. Sebelum balik ni, tuan-tuan pergi cari serban ke kedai. Balik rumah pakai serban. Tengok bini tuan-tuan, apakah terjadi pada bini tuan-tuan. Pensan itu. Ni dia faham di Mekah ni. Nak main. Pasal tu kita tengok budak-budak apa Quran, budak-budak sekolah pondok, kita tengok sejuk mata hati. Tahu? Sebab dia pakai mahkota malaikat. Ni mahkota malaikat, tuan-tuan. Tuan-tuan pakailah serban, tak malaikat letak sini ha. Tak di sini. Ya, kalau malu nak pakai kat masjid, pakai kat rumah. Tuan-tuan, ada hadis. Ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila datangnya hari Jumaat, sesiapa yang dia memakai kain serban, dia mengikat di kepalanya 1 rakaat, dia dapat 1 rakaat 1 Jumaat. Nampak? Ada hadis tuan-tuan. Ya. Lagi 2 minit aku berhenti, jangan risau. Kelima, masuk waktu ke-6 menghadap ain kiblat. Ya, akan kiblat pada kiblat. Ya, kiblat. Ketujuh, menutup aurat, jaga aurat. Contoh tiba-tiba tengah semayang, datang cucu, angkat kain. Tak batas semayang, tutup cepat. Ya. Tiup dia angin, terangkat nampak peha, nampak lutut, tak batas semayang, syarat tutup cepat. Ya. Yang batal ni kalau anak tu tarik, anak tu angkat, lama-lama kita biar je. Tu batal. Ya. Namun juga anak masuk dalam kain, cucu masuk dalam kain. Jangan kita kapit-kapit dengan peha. Mati budak tu. Ya. Dia masuk dalam kain, biar je. Sabar je. Tu Allah uji tu. Sabar je. Dia jentik macam mana pun tahan. Ni memang ada berlaku. Aku pun pernah kena tuan. Bila dia dalam tu sabar je. Ya. Tapi kalau dia dah kokok, berhenti lah. Memang budak-budak ni memang suka. Kalau time atuk dia semayang, time bapak dia semayang, masa tu lah dia nak masuk. Masa tu lah memang dia nak masuk. Tapi dia seronok sangat tak tahu. Masa lain dia tak masuk. Masa bapak dia makan, duduk-duduk, main handphone, dia tak masuk nak kain. Masa bapak semayang, kacau. Ni tandanya Allah nak uji kesabaran orang semayang. Wallahualam, cukup sampai sini. Ya. Dengan surat sedap berhenti ya. Jadi sebelum aku tutup tuan-tuan, aku dah buat minyak zafaran. Ni bagus. Ni buat sendiri. Buat sendiri. Tuan-tuan boleh ambil keluar, ambil. Ini tuan-tuan spray. Spray dekat kepala. Kalau migraine pening spray. Sakit lutut, sakit pinggang spray. Nanti tuan-tuan nak rasa sendiri macam mana kelebihan dia. Ya, zafaran ni kalau beli yang kalau yang Turkinya mahal. Tuan-tuan, kami proses sendiri. Ya, zafaran ni salah satunya minyak yang dibenci oleh jin. Tuan-tuan. Tapi jangan spray kat mata, memang pedih. Ini untuk urat-urat, ya. Tak ada jual di kedai-kedai. Kami buat, jual. Kami buat kami bawa kami di surau. Sama buat mata rukyah Zam-Zam. Tuan-tuan cuba. Tadi aku duduk terima mataku silau. Aku tak macam mana nak baca kitab ni. Tak nampak ni kan, ya. Tuan-tuan, aku titik. Alhamdulillah Allah cerah mataku. Ni dah baca surah Al-Fatihah 1000 kali, tuan-tuan. Kita boleh ambil kat luar. Tak ada jual di kedai. Kami bawa di masjid surau. Sama ke sedikit jam. Seperti kopi ni, kalau takut tenang je. Tuan-tuan salam orang, sapu je. Kasri kijang yang menghindar daripada virus. Memang adalah hadis. Dia kasri kijang ni sebab virus ni yang bawa jin. Allah yang jadikan virus, tapi jin ni yang bawa. Tuan-tuan, jin ni jahat. Sama juga angin ahmar. Angin ahmar ni daripada jin. Tuan-tuan nak menghindar angin ahmar, nak menghindar daripada penyakit darah tinggi, ulama suruh tarik ni telinga tarik. Tarik telinga ni. Sebab bermulanya stroke daripada sini, tuan-tuan. Duduk tarik sendiri. Jangan suruh bini tarik memang putus terus. Tarik sendiri. Tarik. Nanti tuan-tuan tengok dia sakit macam mana. Sebab sinilah
Bila dia berpuncanya dia daripada stroke, tuan-tuan. Ni ujung cuping. Tuan-tuan tarik. Buat sendiri, ya. Ada kat luar tuan-tuan boleh ambil semua satu, boleh ambil. Tapi dah ambil bayar. Ambil belah pengejar orang, ya. Sehari dia nak sekolah kami ni ada yang aktif orang susah mualaf. Ya, tuan-tuan, sekolah kami tak ada pembayaran. Macam aku, ceramah tak ada pembayaran. Panggil aku datang. Bagi aku ambil, tak bagi aku belah. Balik Tapi orang tanya, aku cakap. Ya, bersih tu bagi berapa? Banyak ni Bersih tu bagi berapa? Tak bagi, aku cakap. Kalau orang tanya kalau tak tanya aku tak cakap. Nasiblah kalau orang tak tanya, ya. Jadi sebelum tutup minta maaf banyak-banyak. Saya ada terkasar bahasa, ada tak betul Al-Quran, hadis, hukum, aku minta maaf banyak-banyak. Mudah-mudahan kita semua dalam keampunan Allah, dalam ridha Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu 'alaikal masir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.